Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan situasi ini, kawan-kawan. Di dalam suasana politik Sarawak yang sedang menggelegak, tiba-tiba kerajaan negeri mengumumkan satu berita yang besar. Jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri akan ditambah daripada 82 kepada 99 kerusi. Ya, 17 kerusi tambahan bakal diwujudkan menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Mungkin bagi sesetengah orang ini adalah berita gembira. Mungkin ada yang pikir, wah, ini tandanya lebih ramai wakil rakyat, lebih banyak suara rakyat boleh didengari dalam DUN. Tetapi, betulkah atau tidak semua suara akan diwakili? Atau ini sekadar helah politik yang menyembunyikan agenda tersendiri? Sebenarnya itulah persoalan yang dibangkitkan oleh seorang aktivis terkenal di Sarawak, yaitu Peter John Jaban. Mungkin Anda pernah dengar nama dia, pengasas gerakan Saya Anak Sarawak, seorang yang lantang memperjuangkan hak-hak orang asal, keadilan sosial dan ketelusan dalam pentadbiran negeri. Dalam kenyataan beliau, Peter menyambut baik niat kerajaan negeri untuk memperbesarkan komposisi DUN, tetapi beliau tegas bahwa ianya tidak cukup sekadar menambah kuantiti. Beliau mahukan quality, yaitu representasi yang lebih adil, majmuk, responsif, dan benar-benar relevan dengan realiti hidup rakyat Sarawak pada hari ini. Kita ada sebut dengan jelas, persempadanan semula ini bukan sekadar tentang nombor, bukan juga sekadar ada lebih banyak YB bergaji daripada wang rakyat, tetapi ia mesti menyentuh cabaran dan realiti semasa. Dari kemiskinan bandar, penghijrahan besar-besaran masyarakat luar bandar ke kawasan bandar, kemerosotan budaya tradisi, hinggalah kepada masalah sambungan jalan raya, akses air bersih, dan kemudahan asas yang masih lagi dikira teruk di kebanyakan tempat. Beliau kata lagi, kita tidak lagi hidup dalam zaman di mana kebanyakan masyarakat Dayak tinggal di komuniti warisan tradisional mereka. Sekarang lebih 65% rakyat Sarawak tinggal di kawasan bandar. Itu adalah satu angka yang sangat signifikan. Dan yang paling ramai berhijrah ke bandar adalah masyarakat Dayak. Tetapi adakah kawasan-kawasan bandar yang kini sesak dan kompleks itu diwakili dengan adil? Beliau menegaskan lagi bahwa sistem persempadanan yang lama yang berasaskan kaum dan struktur lama sudah lapuk dan tidak lagi mencerminkan realiti semasa. Perwakilan yang saksama tidak boleh lagi berdasarkan angka ataupun geografi semata-mata, tetapi harus mengambil kira pola penghijrahan, keperluan sosial, kepelbagaian etnik dan suara masyarakat akar umbi. Dalam arti kata lain, beliau tidak mahu 17 kerusi baru itu hanyalah sekadar menjadi kerusi selamat untuk parti pemerintah, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk menyuarakan keperluan rakyat pelbagai latar belakang. Rang Undang-Undang Dewan Undangan Negeri Komposisi Keanggotaan 2025 ini dibentangkan oleh Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Menurut beliau, pindaan ini dibuat bagi mencerminkan perubahan demografi, pertumbuhan pesat kawasan bandar dan keperluan untuk representasi lebih adil. Beliau juga memaklumkan bahwa pindaan ini akan memansuhkan Ordinan Komposisi 2014 dan mula dikuatkuasakan sebelum pilihan raya negeri yang akan datang. Dari sudut undang-undang dan perlembagaan negeri, nampaknya semua ini sah dan ikut prosedur. Tetapi dari sudut keadilan politik dan moral, adakah langkah ini benar-benar jujur? Menariknya, bukan Peter seorang sahaja yang menimbulkan persoalan. Seorang lagi tokoh yang cukup lantang, yaitu Violet Yong, ahli Dewan Undangan Negeri Pending dari DAP, turut membidas pindaan ini. Dalam satu sesi perbahasan, beliau tuduh kerajaan Sarawak sedang melakukan gerrymandering. Untuk yang tidak biasa dengan istilah itu, gerrymandering bermaksud persempadanan kawasan pilihan raya secara berat sebelah untuk memberi kelebihan politik kepada parti tertentu. Violet Yong kata langkah kerajaan negeri ini
tidak tepat pada masanya, tidak adil, tidak perlu, dan bermotifkan politik. Menurut beliau lagi, kerajaan negeri coba mengalihkan perhatian daripada isu-isu sebenar rakyat seperti kemiskinan bandar, kos sara hidup yang makin menggila, sistem pengangkutan yang lemah, dan kemudahan asas yang masih tidak mencukupi di banyak kawasan. Jadi, sekarang persoalannya, adakah kerajaan negeri benar-benar ikhlas dalam melaksanakan persempadanan ini? Atau adakah ini sebenarnya satu helah halus untuk mengekalkan dominasi politik? Kita tidak boleh tolak kemungkinan bahwa langkah ini memberi ruang kepada parti pemerintah untuk menyesuaikan kawasan pilihan raya supaya calon mereka boleh menang dengan lebih mudah. Kalau 17 kursi baru ini diagihkan secara tidak adil, contohnya melebihkan kawasan yang mereka kuat, maka suara pembangkang, suara minoriti, dan suara luar bandar akan terus tenggelam. Coba kita pikir, adakah komuniti orang Ulu, Bidayu, Melanau, atau masyarakat Cina dan India di Sarawak diberikan tempat yang sepatutnya dalam DUN? Kalau tambah kursi tetapi semuanya diletakkan di kawasan yang hanya menyokong satu kaum atau satu parti, apakah arti representasi yang adil? Bukankah Perjanjian Malaysia 1963 menjanjikan bahwa Sabah dan Sarawak akan diberikan autonomi politik dan pembangunan yang setara? Kalau benar ingin penuhi semangat MA 63, sepatutnya persempadanan semula ini jadi peluang untuk memberi lebih banyak ruang kepada suara rakyat berbagai latar belakang dan bukannya memperkukuhkan kekuasaan yang sedia ada. Satu lagi aspek yang perlu kita pikir, adakah kita memerlukan lebih banyak wakil rakyat dalam suasana sekarang? Kalau YB yang sedia ada pun ramai tidak turun padang, tidak peduli rakyat, malah masih tidur di dalam dewan. Adakah tambahan lagi 17 kursi akan menyelesaikan masalah? Atau hanya menambahkan kos pentadbiran yang akhirnya rakyat juga tanggung? Dan jangan lupa, kalau persempadanan semula ini tidak dilakukan secara telus dan inklusif, ia akan mencetuskan ketidakpercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. Bila rakyat hilang kepercayaan, mereka akan berhenti mengundi. Bila rakyat berhenti mengundi, demokrasi mati perlahan-lahan. Maka kesan jangka panjangnya jauh lebih besar daripada sekadar isu teknikal penambahan kursi. Jadi kita semua sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi anak Sarawak, perlulah celik dan peka. Kita mesti tanya soalan-soalan yang penting. Siapa sebenarnya diwakili dalam DUN Sarawak? Adakah suara semua kaum didengari? Adakah kepentingan luar bandar, kawasan miskin, dan masyarakat minoriti benar-benar diperjuangkan? Dan akhir sekali, adakah kita sedang melihat satu proses pembaharuan ataupun manipulasi politik secara halus? Ini bukanlah sekadar soal kursi dan angka. Ini adalah soal masa depan negeri Sarawak dan keadilan untuk semua rakyatnya. Baiklah semua, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam perbincangan yang agak panas ini. Kalau Anda rasa topik ini penting, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada lebih ramai orang. Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah ini satu pembaharuan demokratik ataupun sekadar strategi politik? Dan kalau Anda ada pengalaman ataupun pandangan dari lapangan, lebih-lebih lagi dari Sarawak sendiri, kami ingin dengar betul dari Anda semua. Baiklah semua, sampai jumpa lagi di Current Sphere MY, tempat di mana suara rakyat tidak akan pernah dibisukan. Kita bongkar yang terselindung, kita cabar yang membisu demi sebuah negara yang lebih adil dan telus. Salam sejahtera semua, salam reformasi, salam perjuangan, sekian saja, terima kasih.